Saya, Syasha Mufika, akan menerangkan langkah pertama iaitu proses import data Excel ke dalam SPSS. Langkah yang pertama adalah akan import data Excel ke SPSS. Jadi sebelum itu kita akan take dulu data di mana terdapat 60 data daripada setiap individu dan dikompilkan ke dalam satu Excel. Okey, seterusnya kita akan buka SPSS dan kita akan importkan data Excel. Kan kita akan pilih itu analysis data group dan open. Okey, setelah tekan OK dan data dari Excel itu telah masuk ke SPSS. Seterusnya kita perlu mengisi dan mengubah di bahagian type, label, value dan measure. Okey, yang pertama di bahagian label kita perlu copy paste saja jantina, umur dan fakulti dan dipastekan di bahagian label. Dan di bahagian value untuk jantina kita akan tambahkan value 1 itu label lelaki, manakala value 2 adalah untuk label perempuan, dan kita akan klik OK. Dan seterusnya di tahun pengajian kita juga akan tambah value di mana values 1 hingga 4 ditambah dan setiap value itu menunjukkan label daripada tahun 1 hinggalah tahun 4. Seterusnya di bahagian value bagi soalan yang ke-6 kita akan tambah value 1 hingga 7 di mana setiap value itu akan dilabel bermula dengan sangat tidak setuju, agak tidak setuju, sedikit tidak setuju, neutral, sedikit setuju, agak setuju, sangat setuju dan klik OK. Kemudian kita akan copy ni value yang telah dimasukkan dan paste di sehingga soalan 20. Kemudian di bahagian soalan 21 kita juga akan masukkan label dan nilai, iaitu di mana nilai bermula dengan 0 sehingga 10 dan manakala akan dilabelkan bermula dengan sangat tidak bahagia sekali dan diakhiri dengan nilai 10 itu sangat bahagia sekali. Seterusnya kita akan klik OK. Kemudian kita akan copy nilai tersebut dan paste di soalan yang terakhir. Dan di bahagian nama pula kita akan tukar bermula di soalan 6 hinggalah soalan 22 di mana kita akan tukar kepada singkatannya, iaitu bermula dari TP1 hinggalah TP10 berakhir di soalan 15. Seterusnya kita akan tukar kepada SWLS 1 sehingga SWLS 5 yang berakhir di soalan 20, manakala untuk 21 dan 22 kita tukar kepada CLSS dan SRH. Manakala baik bagi variable umur kita akan tukarkan kepada numeric. Seterusnya measure untuk variable umur kita akan tukarkan kepada scale. Manakala measure untuk tahun pengajian kita akan tukarkan kepada ordinal. Manakala measure bagi TP1 akan ditukarkan kepada scale dan dikopi dan dipastekan pada measure nominal yang ditukarkan kepada scale. Seterusnya saya Jennifer Unjun akan menerangkan proses penyaringan data. Klik pada Analyze dan Descriptive Statistic. Melalui Descriptive Statistic, klik kepada frekuensi dan masukkan variabel iaitu jantina, umur, fakulti, program pengajian dan juga tahun pengajian. Seterusnya, klik OK dan jadual statistik akan keluar, iaitu menunjukkan dua data, valid dan missing. Bagi missing, kesemua variabel adalah tepat sebab tiada nilai yang missing. Bagi frequency table,
tidak ada nilai missing untuk semua variabel, dan jadwal frekuensi untuk jantina, umur, fakulti, program pengajian, dan tahun pengajian juga tidak menunjukkan missing variable. Okey, saya Adrina Shelly Alin akan menerangkan langkah 3 iaitu record into different variables. Okey, yang pertama sekali kita tekan transform. Lepas tu kita akan pilih record into different variables. So ini tujuan dia ialah untuk record satu nilai yang dah ditukar kepada variable yang lain. Seterusnya kita pilih variable iaitu TP2, 4, 6 dan 8 dan 10, dan kesemua ni dia akan ditukarkan kepada TP reverse. Okey, seterusnya saya akan tunjukkan cara untuk TP2. TP2 akan dimasukkan di input variable. So di situ ada output variable. Jadi kita tukarkan TP2 kepada TP2R. Dan pada bahagian label kita akan letak TP2R reverse. Seterusnya kita tekan change dan kita akan masukkan nilai all value dan new value untuk disunsangkan. Selepas nilai all value tukar kepada new value, klik continue dan seterusnya tekan OK. Selepas itu kita akan pergi ke bahagian data view, dan data view baru bagi TP2R dapat dilihat. Bagi TP4, 6, 8, 10 akan menggunakan cara yang sama seperti TP2. Dalam data view kita akan dapat kesemua data TP yang telah direversekan. Saya Nurmiza akan menerangkan langkah yang keempat iaitu compute variables. Pertama, tekan transform, kemudian tekan compute variable. Dekat function group, pilih statistical dan di bawah tekan sum. Kemudian di target variable, masukkan variable baharu iaitu kepuasan hidup. Kemudian masukkan ke semua jumlah SWLS di bahagian numeric expression. Kemudian klik OK. Di bahagian data view, kita akan dapat melihat jumlah keseluruhan bagi kepuasan hidup. Seterusnya, kita akan compute variable baharu untuk TP. Kemudian di target variable, kita akan masukkan extra versi sebagai variable baharu. Di bahagian numeric expression, kita akan pilih TP1 tambah TP6R yang telah direversekan. Kemudian tekan OK. Pergi ke data view dan kita akan dapat data variable baharu untuk kesemua TP. Di bahagian variable view, untuk TP2R sehingga variable terakhir, measure nominal ditukar kepada scale. Saya Nara Syikin menerangkan langkah 5 iaitu analisis statistik deskriptif. Okay, pertama tekan analyze, kemudian pilih deskriptif statistik, kemudian pilih frekuensi. Seterusnya masukkan variabel jantina, umur, fakulti, program pengajian, tahun pengajian. Kemudian tekan statistik, tick mean, median, mode, sum, dan quartilize. Tekan ke semua bahagian di pression, klik continue. Kemudian pergi dekat chart, pilih histogram, tick show normal curve, continue, tekan OK. Kita akan dapat lihat jadual frekuensi dan akan keluar statistik untuk setiap variabel yang dipilih tadi. Seterusnya, kita dapat lihat jadual frekuensi untuk jantina. Yang paling tinggi adalah 46 bagi perempuan berbanding lelaki. Untuk umur, frekuensi paling tinggi yaitu 28 bagi kategori umur 22 tahun. Bagi fakulti, frekuensi paling tinggi adalah 44 bagi fakulti FPP.
Dan program pengajian frekuensi paling tinggi adalah 36 untuk cosine sekan. Bagi tahun pengajian, frekuensi paling tinggi adalah 39 bagi tahun 2. Seterusnya kita dapat lihat jadwal histogram untuk variabel umur dan variabel tahun pengajian. Bagian atas sekali menunjukkan variabel jantina, fakulti, dan program pengajian, measure bagi variabel string. Jadi histogram tidak dapat ditunjukkan. Saya Elsie Baekaladius akan menerangkan langkah 6, yaitu analisis statistik ANOVA Sahala. Tujuan langkah ini adalah untuk mencari hipotesis perbezaan bagi menggunakan ANOVA Sahala. Bagi langkah yang pertama, tekan Analyze, kemudian pilih option Compare Means dan Proposition, kemudian pilih One Way ANOVA, yaitu ANOVA Sahala. Kemudian di bagian Dependent List, masukkan option kepuasan hidup yang telah ditotalkan, manakala di bagian faktor pula masukkan tahun pengajian. Seterusnya tekan Post Hoc, kemudian pilih option bagi Tuki, Games Howell, kemudian pilih Continue, kemudian tekan option, pilih deskriptif, di mana deskriptif adalah untuk mendapatkan mean dan standard deviation. Seterusnya ialah tekan option homogeneity of variances, di mana homogeneity of variances ini dilakukan untuk mendapatkan Leibniz. Seterusnya klik Well-Tech. Akhir sekali, klik Minplot untuk mendapatkan atau untuk melihat keputusan min data dalam bentuk line graph. Kemudian tekan Continue dan OK. Kemudian akan muncul jadwal untuk One Way ANOVA, jadwal deskriptif yaitu kepuasan hidup, jadwal tes homogeneity of variances, jadwal ANOVA, jadwal ANOVA effect sizes, jadwal robust test, jadwal post hoc, di mana kita dapat melihat keputusan bagi Tuki dan Games Howell. Kemudian terdapat juga jadwal homogeneous subset dan jadwal min plot bagi tahun pengajian dan kepuasan hidup. Seterusnya, data bagi min plot dapat dilihat di sini bahwa terdapat peningkatan yang berlaku bagi tahun 1 ke tahun 2, manakala data yang paling tinggi adalah pada tahun 3 dan data paling rendah adalah pada tahun 4. Kesimpulannya, melalui langkah ini kita dapat melihat hipotesis perbezaan bagi kepuasan hidup pelajar dan tahun pengajian. Langkah yang ketujuh ialah analisis regresi mudah. Seterusnya kita akan melakukan analisis statistik bagi dua hipotesis yang berbeza dengan menggunakan analisis regresi mudah. Langkah yang pertama adalah kita perlu menekan di bahagian graf, pilih option bagi chart builder, kemudian pilih scatter dot, merupakan kestabilan emosi, dan scatter dot akan dimasukkan di bahagian graf, di mana di bahagian graf aksi Y merupakan kestabilan emosi dan paksi X merupakan variabel SRH, yaitu kebahagiaan. Kemudian akan keluar scatter plot untuk bahagian kestabilan emosi dan SRH, yaitu faktor kebahagiaan. Langkah yang seterusnya ialah double klik bahagian ini dan di bahagian line type pilih garisan straight
dan kemudian apply. Seterusnya, bahagian edit, sila pilih OP chart, kemudian tekan option analyze, dan seterusnya pilih regression linear, dan kemudian masukkan dependent variable, di mana dependent variable merupakan kestabilan emosi, dan independent variable SRH yaitu kebahagiaan. Di bahagian statistik, pilih option bagi confidence interval, descriptive, Durbin-Watson dan case-wise diagnostic. Kemudian tekan continue. Kemudian pilih option plot, di mana z-pred merupakan X dan z-recit untuk bahagian Y. Kemudian pilih option bagi histogram, dan seterusnya pilih normal probability plot. Kemudian langkah seterusnya tekan continue, enter, dan OK. Langkah yang seterusnya ialah kita akan melihat graf yang muncul, yaitu graf bagi kestabilan emosi dan kebahagiaan. Terdapat jadwal regression, di mana terdapat jadwal seperti descriptive statistik, jadwal correlations, jadwal variable entered, jadwal model summary, jadwal ANOVA, kemudian jadwal koefisien, jadwal residual statistik, dan carta histogram bagi dependent variable, di mana dependent variable ialah kestabilan emosi. Yang seterusnya ialah kita akan dapat lihat rajah bagi DV, yaitu normal p-plot dan scatter plot. Dan akhir sekali akan ditunjukkan scatter plot bagi SRH dependent variable, yaitu kestabilan emosi. Sekian, terima kasih daripada kumpulan kami.